Okay, so basically hari ini kita nak bincangkan tentang assignment yang ketiga. So, izinkan saya sharekan dulu saya punya slide. Sorry, saya nak sharekan dulu pasal kita punya guideline. Okay. Guideline. Okay. Saya dah lama tak guna Webex ni. Mulalah. Sekejap. Sekejap ni, saya stop sharing kejap. Sini. Okay, boleh nampak tak? Saya punya word. Boleh? Principle of Entrepreneurship 530 Social Media Portfolio. Boleh nampak? Belum lagi, madam. Belum lagi. Nampak apa kosong je? Okey, adik ada dah. Kita dah ada Okay, so ini adalah assignment yang ketiga. It will contribute about 40%. Banyak contribution dia ni. So dia ni lebih kurang nak kata lebih kepada marketing lah sebab you need to do dua perkara sebenarnya yang kena buat. So this is an individual assignment, individual project yang mana you all kena find a product. Okay. A product kalau you nak buat you punya existing product boleh yang mana you dah pernah buat ataupun you baru nak hasilkan produk baru. Okay. So at the end of this assignment you kena produce satu adalah menggunakan Facebook, you kena hasilkan satu page, Facebook page. Yang mana dalam Facebook page tu kena buat online marketing campaign. So basically dalam kita punya siapa yang belum ada Facebook page, dia kena create lah Facebook page. Kalau yang dah ada Facebook personal, lebih senang sebab nanti dia boleh terus link kepada Facebook page. Kalau siapa yang tak ada lagi Facebook, dia kena buat dulu Facebook account. Okay, so nanti kita akan buat, kita akan tengok macam mana cara nak buat Facebook page. Okay, so dalam tu lah nanti kita akan buat marketing campaign. Biasalah kalau dalam Facebook ni ada orang akan letakkan gambar ataupun orang akan letakkan cara copywriting. Kita akan nampak tapi tak jelas. Saya besarkan sikit. Jelas tak Amrina? Brina jelas dah. Yang lain jelas ke ni? Yang saya punya word ni. Okay Okay. Okay. So dalam kita punya Facebook page tu nanti kita akan develop soft sales dan juga hard sale. Kita akan belajar macam mana nak buat. Saya tak adalah expert sangat nak banding dengan orang yang memang buat coaching, orang yang memang buat training, Facebook ad dan sebagainya kan. Tapi insyaAllah kita dapat information lah. So you pun boleh apply kita punya teori ni dalam you punya campaign itu nanti. Okay. And apa lagi yang terdapat dalam kita punya ni adalah kenapa tak boleh ke bawah pula? Aduh. So dalam Facebook page itu nanti you kena create a Facebook page, you kena customing URL Facebook page. So nanti bila you dah ada Facebook, of course kita ada link kan. So link itu you kena letak dalam report. So saya mention lagi sekali, basically our third assignment ini ada dua perkara, iaitu the first one you need to create your Facebook page. The second one kena buat report juga. Tapi report ni simple je lah.
Okay. So, the first one, create Facebook. Lepas tu akan ada URL. URL itu yang akan you attach dalam report. And kena ada teaser post. Apa itu teaser post? Biasanya you all pun selalu dengar juga rasanya teaser post ni. Siapa boleh kongsi dengan saya apa teaser post ni? Mungkin dah ada pengalaman buat bisnes online ke? Ada tak? Pernah dengar tak? Teaser post. Siapa nak kongsi? Siapa nak share apakah itu teaser post? Anyone? Macam post nak bagi hint dekat customer. Barang yang kita jual. Yes, Amrina. Hint. The first hint. Kita tak lagi nak bagi tahu ke customer kita jual apa, kita nak keluarkan produk baru yang apa, material apa. Cuma CP-CP je. Biasanya orang akan tunjuk dulu warna, banyak-banyak warna. Kalau for example kalau shawl kan. Susun dulu shawl, bagi CP-CP ataupun bagi kata-kata kata-kata yang macam tudung yang dinanti-nantikan. Macam tu. So itu adalah teaser, hint. So you kena dalam kita punya Facebook page itu you kena hasilkan satu post tentang teaser sahaja. Penantian lama bakal berakhir. Ayat macam tu. Kalau ada gambar CP-CP dan sebagainya lah. Okay, the first one adalah teaser. Lepas tu yang second one you kena buat copywriting. Hard sell dan juga soft sell. Later on nanti kita akan study apakah itu copywriting, macam mana nak buat ayat dalam bentuk hard sell, macam mana nak buat ayat dalam bentuk soft sell. So both of this copywriting you kena letak dalam post Facebook page you. Okay, and you kena letakkan juga grafik for online marketing. Gambar-gambar yang boleh menarik perhatian lah. Macam-macam tools yang ada dekat dalam aplikasi yang ada sekarang yang you boleh edit gambar dan sebagainya. You boleh gunakan Canva, you boleh gunakan Adobe dan sebagainya. So you edit sikit lah. Ada gambar, letak tulisan sikit, buy siapa ke ataupun nantikan produk terbaru ataupun macam-macam lah you boleh edit dalam gambar tu. Okay, so ini adalah item yang boleh ada dalam kita punya Facebook page. Okay, untuk grafik for online marketing ni nanti you kena attach dalam report juga. Okay, so itu adalah macam sedikit gambaran lah tentang apa yang you kena buat. Kena buat Facebook page, kena buat report. Okay, dalam Facebook, saya ulang balik. Dalam Facebook page, kena buat teaser post, kena buat soft sell dengan hard sell. Okay. So, bila you dah hasilkan benda ni, you kena make your Facebook page itu public lah. Orang lain boleh tengok. Tapi, kalau you rasa macam, Puan, kalau kita dah buat Facebook page ni kan, tiba-tiba orang view, tiba-tiba orang kata nak beli dan sebagainya. Kalau you betul-betul ada produk tu memang you jual, okey lah. Kalau you tak jual, dan you tak ada pun produk tersebut kan, you memang tak menjalankan aktiviti perniagaan untuk produk tersebut, you boleh mention dalam kita punya Facebook page, kita ada description macam kita punya nak letak nanti kita tunjuk. Tapi dalam tu you boleh katakan lah purpose of creating this Facebook page adalah just for education purpose. For subject ENT 600. Tulis macam tu je. Supaya kalau orang tengok then kalau dia nampak tu dia akan orang ni tak jual sebenarnya. So purpose dia hanya untuk assignment sahaja, siapkan assignment. Okay. Alright. Itu adalah Facebook. Sekarang benda kedua yang terpenting dalam assignment ini adalah all of our student need to register for Go e-commerce system. Dia punya laman web ni you kena register. Supaya apa, dalam Go e-commerce system ini dia ada beberapa modul. Kalau betul you nak menjalankan aktiviti perniagaan and you boleh dapatkan input bahan-bahan bacaan ataupun training-training yang ada dalam online modul ini yang disediakan oleh MDEC. Cara nak register pun nanti saya akan bagi tahu dalam slide seterusnya lah. Ni nak cerita pasal guideline dulu. So each of the student it is compulsory wajib untuk semua register bawah MDEC.
Okay. Dalam tu nanti dia kalau you explore, dia ada cara kalau nak monitor berapa banyak sales yang you dah keluarkan, berapa banyak modal yang berapa banyak sales yang you dah dapat, berapa banyak modal yang you dah keluarkan. Dia ada cara untuk kira accounting, cara untuk buat marketing dan sebagainya lah, macam-macam. You just kena explore saja. Okay. And yang ni untuk tindakan saya, yang nombor 5 tu untuk tindakan saya. Okay, so basically untuk kita punya report pula, tadi adalah Facebook page. Sekarang dalam bentuk report, you seperti biasalah kita ada cover page, kita ada acknowledgement, executive summary, table of content. So kena ada elemen preliminary materials ini. Ada markah untuk mereka ni. Jangan ingat content dia ada markah, table of content cover page pun ada markah. So buat elok-elok. Okay. So dalam dia punya body tu nanti yang pertama you punya Go E-commerce registration you kena print screen. Nanti bila you dah register dalam Go E-commerce website tu, dia akan keluar satu profile tau. Ada nama you, ada you punya details. So you hanya perlu print screen yang itu, lepas tu letaklah dalam kita punya report. Okay, supaya saya dapat I get the information that betul you memang dah register sebab ada profile name you. Okay. So another one adalah barulah kita masuk kepada introduction of business. So, nama company you, business yang you buat macam biasalah. Okay, name and address of business. Kalau betul-betul dia memang dah ada, senang untuk you masukkan. Tapi kalau tak ada, you boleh create by your own lah. Organizational chart, mission, vision, benda yang biasalah. Ada vision dulu baru mission, dia terbalik ni. Vision dulu baru mission. You nak describe about your product, service, price list, letak dalam introduction. So introduction ini nak bagi tahu kat orang, nak bagi tahu kepada reader details, biodata tentang business you. Okay. Termasuklah kalau you nak buat carta organisasi ni kan, let's say you kata business saya ni kecil-kecil je, tak ada carta organisasi pun. Tak apa, you boleh sekecil-kecil business pun dia boleh letakkan satu owner, satu orang yang akan macam pekerja seorang akan menjalankan pentadbiran, clerk dan sebagainya, atau ada accounting ke, boleh. Lantik lah kaki tangan you. Kalau ada 2 orang saja, 2 orang je lah. Maybe you buat, saya buat online business madam, so tak ada sangat, tak ada pun pekerja saya. Okay, kalau tak ada pekerja, you boleh letakkan informasi tersebut. You katalah apa ni, this business is operate by one owner only, which is myself. So every activities within my company controlled by myself. Macam tu termasuklah, you pun letaklah termasuklah activity promotion buat sendiri, kira stok buat sendiri. So you letakkan sedikit informasi. Okay. And macam biasa vision and mission. So you letakkan description of product. You boleh cerita banyak benda pasal produk kan. Dari segi dia punya features, dia punya performance, colours, dia punya shape, dia punya materials dan sebagainya. Okay, so you boleh masukkan dalam introduction of business. Okay, so ini adalah informasi yang you kena create sendiri, yang you kena buat sendirilah. Kalau nombor 3 ni, Facebook ni, yang ni you hanya print screen. Okay, so bermaksud dia kata creating Facebook FB page. So you memang dah create dah you punya FB page, lepas tu you ambil dia punya URL, you letak dalam report. Okay, so second tag adalah Facebook post teaser. So you daripada teaser yang daripada Facebook page tadi, you screenshot, letak bawah tajuk teaser. Yang copywriting, hard sell, ambil yang hard sell punya. So you paste dalam report. Samalah macam soft sell juga. Paste dalam report. Then kita ada sedikit conclusion. You boleh ceritakanlah conclusion ni.
you boleh as a summary apa pengalaman you melakukan online business, melakukan online marketing, berapa banyak like yang you dapat, berapa banyak share yang you dapat, macam itulah. Okay, so ini seperti ni benda yang basic lah, writing style, spelling and grammar. So another one saya nak bagi tahu, you tak boleh hanya menghasilkan teaser, hanya menghasilkan copywriting, hard sell dan juga soft sell. You kena monitor. Markah akan diberikan berdasarkan adanya hard sell, adanya soft sell post. Yang pertama. The second one, berapa banyak like yang you dapat. Sekejap ya. Saya nak sharekan saya punya rubrik. Supaya you tahu sebenarnya you ni dinilai berdasarkan apa. Boleh nampak tak saya punya rubrik? Nampak tak rubrik? Boleh nampak rubrik? Nampak, Madam. Baik, nampak. Terima kasih. So dalam rubrik ni, seperti biasalah tadi yang saya mention tadi, kita punya preliminary materials, kita ada markahnya. So untuk go e-commerce, dah daftar ada markahnya, tak daftar kosong terus. Dah daftar dapat 10. Make sure daftar, is very important. So kita ada introduction, so kita dah create FB. Dia dah letakkan, kalau dia dah letak print screen elok-elok, menggunakan format yang baik, dapat nampak markah. Sama juga custom URL Facebook pun kena letak dalam report. So ni Facebook teaser post. So kalau teaser post ini dia kata unable to post any teaser, tak ada teaser langsung, kosong. Kalau teaser tu dia buat 7, at least tak ada 7, maksimumnya 7, dia akan dapat full mark lah. Kalau dia buat 5, 6 dapat 3 markah. Saya bagi tahu siap-siap. Kalau dia buat 3, 4 saja teaser, post teaser, dapatlah 2 markah. So maksimumnya 7. You buat 8, 9, 10 pun dapat 6. Okay, so itu teaser. Okay, untuk hard sell, bila you buat hard sell, kalau you hanya print screen dah buat hard sell, you print screen letak dalam report, dapat kosong markah. Sebab apa? Dalam hard sell ini kita nak tengok 4 ke 5 post. Sekurang-kurangnya 4 ke 5 post untuk you dapat 5 marks. Okay, maksimumnya 16 post and above baru dapat 20 marks. But setiap hard sell yang you hasilkan itu mestilah memenuhi kriteria AIDCA ni. AIDCA. Apakah AIDCA ini? Nanti kita akan discuss. Kalau habis minggu ni, kita bawa ke minggu lagi satu. Okay? Ataupun kita discuss dalam discuss. So, you kena follow AIDCA. Kalau you hanya buat hard sell yang you rasa macam betul lah ni ikut post je lah, macam apa-apa ayat pun tak boleh. So penilaian itu hendaklah berdasarkan AIDCA. Untuk dapatkan 20 marks, kena post 16 post dan ke atas. Okay. Sama dengan soft sales, yang mana 16 post ke atas untuk dapatkan 20 marks. Tapi dia kena follow CTA pula. Nak cerita pasal soft skill bukan senang-senang je kita cerita pasal tips lah. Dia kena follow CTA pula. Storytelling dia tu kena follow CTA. Nanti kita akan tengok lagi. Alright, so untuk grafik, kalau grafik gambar-gambar yang you hasilkan itu adalah gambar-gambar yang berkualiti, yang relate dengan you punya copywriting, yang mampu menarik perhatian. Ni kita akan nilai berdasarkan berapa banyak like untuk gambar tersebut. So akan dapat markah kat situ lah. Kalau hanya gambar tapi tak mendapat sambutan, tak boleh juga. Kalau tak ada langsung gambar, inilah kosong lah markah. Unable to use any graphic pun tak boleh. Kosong markah. At least kena ada gambar tapi memenuhi kriteria yang graphic are related to the copywriting. Kena relate in copywriting. High quality. Enhance the audience interest. Ni berdasarkan like lah.
understanding. Little use of text. Itu yang saya kata tadi tu. You ada gambar, you kena edit sikit. Saya pun tak pandai sangat nak edit, tapi biasanya saya akan gunakan Adobe. Biasanya saya akan menggunakan Canva. Kalau you pernah dengar lah Canva. Apa lagi biasa orang guna. Ataupun nak edit biasa dalam kita punya laptop kan, boleh edit terus gambar pun. Tu pun boleh. Kalau you ada handphone lagi dah senang. Macam-macam apps ada. Nak post ni kan gambar kat dalam social media, macam-macam apps ada. Boleh guna salah satu yang nak hasilkan gambar yang berkualiti ni. Okay, ada lagi tak? Okay, di bawah conclusion style. Okay, itu yang penting, kita punya main content ni. Banyak markah so saya dah bagi tahu kat sini. So you kena take note lah, nanti you hasilkan you punya Facebook page itu mestilah yang berkualiti, yang ada ciri-ciri yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, boleh? Boleh semua faham tak? Setakat ni faham tak pasal assignment? Boleh So saya nak masuk pada topik yang berkaitan dengan assignment. Okay? Boleh? 16 post tu duration dia daripada sekarang sehingga ke week ke-14 ya? Boleh. Betul. Bermula pada sekarang lah. So bermaksud saya nak yang current punya post. Let's say kalau you memang tak ada business, you dah buat bulan dah lama lah run your business, you tak boleh ambil post bulan 5 itu, ambil post yang bulan 4 hari tu banyak like kan, so you ambil yang tu. Tak boleh. You kena ambil yang currently. Kalau macam you baru nak start hari ni, bermaksud hari ni lah. Minggu inilah sehingga minggu ke-14 tu. Okay. Boleh? Okay, madam. Thank you. Alright, good question. Okay, now kita akan move kepada kita punya chapter ni lah. Boleh nampak tak slide? Kita tak nampak lagi. Saya jadi macam awkward sikit pakai Webex ni sebab selalu pakai Gmeet je. Sebab Gmeet saya tak boleh nak record. Kejap. Sini. Boleh nampak tak? Assignment 3 briefing. Nampak dah, madam. Okey, kejap ya. Nak tukar dia punya ni. Baik, ni assignment yang ketiga. Okey, cara untuk you register e-commerce. Okey, caranya adalah you kena type dulu e-commerce punya ni. Dia punya link ni. Okay, once you klik pada link sini, you kena register as a new account lah, registration. So you kena letakkan new identity card number. So letaklah, saya tak ni pula. Saya insertkan saya punya IC pula. Okay, so letakkan email, letakkan password semua. So the next one, you dah accept all the terms and condition. Then klik register. Okay. Bila dah klik register. Habis dah. Bila you klik register nanti, dia akan keluar satu profile you. Okay. So profile tu lah. Saya tak print screen pula profile tu. Profile tu lah you kena print screen. Okay. So you letak dalam kita punya report. Senang je ni yang first step lah. Bila dah create, register, you masuk, you print screen sebagai bukti, letak dalam report. Okay. So the second one, saya nak terangkan tentang macam mana nak buat Facebook ads. Siapa kat sini yang dah pun ada your own Facebook ads lagi, Facebook page? Siapa dah ada Facebook page? Ada tak yang dah ada? Yang dah pun ada Facebook page sendiri? Ada? Tak ada, madam. Ada yang tak ada, ada yang dah ada.
Advantage lah pada yang dah ada ni. So dia boleh guna saja yang rasa dia ada, tapi make sure you post benda yang current lah. Tak boleh ambil yang lepas-lepas ya. Okay. So nak create Facebook ads ni senang je. Okay. The first one, kena create dulu lah. Kena go to Facebook page creation. Okay. So, click to choose a page type, fill out the requirement information, dan kita boleh terus create Facebook page. So, ini bila kita dah klik pada link tadi tu kan, ataupun you boleh search teruslah Facebook page. Ataupun daripada you own Facebook, you ada button untuk create Facebook page. Okay, you letakkanlah kat sini lah yang saya mention. Page information ini. You boleh letakkan nama apa company you, nanti dekat appear dekat page name ni. Kategori apa. So kalau you apa ni, macam saya mention tadi lah, kalau you memang tak ada pun bisnes tersebut, you takut orang PM you nanti nak beli, so you letakkan dekat description dekat bawah ni, this page was created for completing assignment, university assignment. Tulis macam tu je. So people will get to know lah yang you bukan menjalankan aktiviti perniagaan hanya untuk tujuan pembelajaran. Okay, so you boleh terus klik create page. Terus nanti, contohnya adalah, sekejap. Saya ada banyak slide sebenarnya. So, dia pelbagai sikit. Nak kena keluar, masuk, ambil yang lain pula. Sekejap. Nak keluar. Ni contoh sample of Facebook page. Sikit lah. Okay, Facebook page ni dia memang berlainan dengan kita punya personal page. So, kita ada dalam Facebook ni, kita ada 3 jenis Facebook. Kita ada profile, kita ada group, kita ada page. Yang profile ni adalah yang individual punya interest, yang individual personal punya lah. So, apa beza antara ketiga-tiga jenis Facebook ni? So, kita akan melihat kepada dia punya benefits dan dia punya weaknesses. So, benefit untuk individual ini biasanya kalau dulu orang memang guna Facebook ni untuk mencari kawan. Cari kawan dulu yang tak pernah, lama dah tak jumpa, nak tahu apa dia punya perkembangan, tengoklah dekat Facebook ni. Okay, so Facebook individual ni selalunya orang akan update pasal kita punya personal life, pasal kita punya daily activity. Okay, ada orang tak pun nak suka sangat expose, tapi ada orang memang akan dia seronok. Hari ni masak apa, hari ni OOTD lah, hari ni apa ni anak meragam lah dan sebagainya, letak dekat Facebook. Okay. Tapi weaknesses ni kalau dalam individual punya Facebook ini limited friends hanya 5,000 sahaja. Sebab tu ada ada entrepreneur yang memang menggunakan personal branding, menggunakan dia punya individual page untuk dia buat business, dia menggunakan individual. So dia akan remove all those people yang dia rasa tak berkenaan. Yang dulu-dulu pernah orang request je, kita terus accept kan, tak kenal pun. Tak kenal sangat pun, ataupun kita rasa orang itu tak bagi benefit lah dekat kita. Pernah tengok tak, kadang ada kawan-kawan kata, saya punya friends dalam Facebook ni dah nak mencapai limit 5,000. So pada siapa yang bukan aktif, dia kata macam kan, pada siapa yang bukan aktif friends, so mohon untuk di remove. So siapa yang aktif friends say hi sikit, macam tu. Pernah jumpa dalam Facebook. Okay. Sebab apa? Dia nak bawa masuk orang-orang yang mampu untuk memberi impak lah kepada bisnes dia ni. Orang-orang customer yang potential customer. Untuk jadi kawan-kawan dia. Okay. Tu ada limitation dia. And post can only reach up to 5% of friends sahaja. Dia cara Facebook ini baca kita punya bila kita post something kan, tak semestinya post kita ini 5,000 orang ini akan dapat. Tak. Sebab dia akan bergantung kepada
Kalaulah kawan kita tu tak selalu pun tengok pasal kita, tak selalu ambil tahu pasal kita. So once kita post kita takkan sampai pun dekat orang tersebut. 5% je dia kata kat sini yang akan reach kepada kawan-kawan. Hak lain takkan tahu pun. Okay. So itu adalah kelemahannya kalau kita masih nak menggunakan personal Facebook untuk buat advertisement, untuk buat marketing. Berbeza dengan group. Macam-macam grup sekarang ni. Grup masak apa tak jadi, grup hari ni suami masak apa, grup hari ni anak buat perangai apa ada macam-macam grup lah yang di-create utamanya waktu PKP ni lah. So apa? Biasanya grup-grup yang dihasilkan ini dia ada interest dia. Kalau hak masak-masak je. Hak dekor-dekor je. Kemah rumah je. Okay. So benefit yang kita akan dapat kalau kita join grup-grup ini, kita boleh share kita punya thought. Share ideas, share activities, everything lah. Contoh ada dia punya admin keluarkan satu what we call satu topik lah. Hari ni kemas apa? Macam tu kan. So nanti ramailah orang komen. Saya hari ni kemas barang-barang dapur. Hari ni orang lain buat cakap, saya hari ni kemas buat delectering, buang barang-barang yang tak dipakai dan sebagainya. So kita share. Maybe ada orang tanya, okay, kat dalam kumpulan ni boleh tolong tak? Saya nak beli vacuum lah, cordless vacuum lah. Apa yang best, yang mana harga pertutan, yang mana berkualiti. So ramai akan komen. Jenama inilah, beli kat sini lah, saya dah pakai 2-3 tahun, bagus lah. So kita share kita punya Madam, ideas. nak tanya lah. Okay, apa dia? Yang produk untuk kita jual dekat Facebook tu, produk yang sedia ada ke ataupun kita create satu produk? Mana-mana, dua-dua boleh. Kalau dah ada Maksudnya pun create boleh, guna yang ada boleh? Ya, okay. Yang dah ada boleh, nak create baru pun boleh. Nanti takut kalau guna produk yang ada tu, tahulah Facebook ni orang share-share lah, itulah, inilah apa benda lah. Tak ada isu ke tu? Copyright lah kan? Betul-betul. Okay, kalau you gunakan produk yang sedia ada pun, you boleh mention. Letakkan sikit lah, PS kat bawah tu ke. You katalah ini adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Okay, so supaya kita tak ada isu. Sebab tu kalau yang baru nak create tu, kita boleh letakkan dalam description tadi tu. Yang dah lama dah ada Facebook page ni, kalau you macam tak apa nak selesa, you boleh je create yang baru. You tak nak guna yang lama, boleh je create yang baru. Tapi kalau you nak guna yang lama ni, you letakkan sedikit notes lah. Tak apa, notes tu kalau you letakkan dalam report nanti nampak pun tak apalah. Tak apa, supaya tak ada isu. Okay? Tak ada pula, nanti pula ada orang kata copywriting dan sebagainya kan. Faham lah. Okay. Faham, madam. Thank you, madam. Okay. Alright. Madam nak tanya, boleh. kalau macam kita memang join dropship, so kita nak guna poster untuk produk dropship tu, boleh ke? Ataupun kita kena create poster baru? Okay, macam ni. Lebih baik untuk you create you own poster. Kalau you guna yang orang dah bagi tu, kurang sikit lah dia punya ni. Sebab kita nak tengok you punya creativity. Kita nak tengok cara you create your own gambar tu. Gunakan ayat sendiri dan sebagainya. Walaupun yang diorang bagi tu, kalau yang diorang bagi tu adalah gambar kosong, yang you boleh tambah sendiri, okey lah. Tapi janganlah ambil sedebuk daripada hak dia tu, you ambil 100% paste. Yang tu kalau boleh, jangan gunalah. Untuk ni, untuk pembelajaran ni saja. Sebab apa? Sebab kita nak latih juga kita punya student buat sendiri. Hasilkan benda yang macam original lah. Boleh? Okay, faham madam. Okay. So weaknessesnya untuk group punya Facebook punya group ini, dia interest group are not popular. Interest groups are not popular. Ada banyak kan group-group yang kita rasa macam tak penting kan. Ada orang selalu invite, so masuk group tu lah, masuk group ni lah. Bila kita tak masuk, dia ada reminder tau. You have been invited to this group blah 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 blah. Please respond dan sebagainya. Okay. Post can only reach group members. Of course lah, bila kita post dalam group itu, lagi-lagi kalau group itu adalah private. So hanya orang yang dah join group itu je yang boleh
baca post kita tu. Okay. And the last one adalah Facebook page yang mana kita memang gunakan benda ni untuk kita buat business, right? So benefitnya kita boleh create content, boleh buat advertisement, boleh ada target advertisement, boleh access Facebook Insight for statistik, boleh tengok statistik. Siapa yang dah tengok post kita berapa banyak, dulu boleh tengok perbandingan dan sebagainya. Kita menggunakan Facebook page. Kelemahan dia irrelevant advertisement will annoy your audience. Mestilah kan. Kalau ada sebab tu pentingnya untuk kita belajar buat copywriting. Pentingnya ada gambar-gambar yang berkualiti ni. Okay. Privacy concern. Sebab biasanya kalau kita buat Facebook page, dia memang takkan private. Okay. So everything orang boleh tengok. Termasuklah you punya, apa panggil apa, about tu. You punya info. Okay. Post can only reach follower. Sebab itulah ramai orang suruh like tadi tu. Like business page ni, like sebagainya, dia pun akan dapat information. Tapi kalau dia tak like, dia tak akan dapat information tersebut. Okay. Next. Okay, next is about how to create Facebook page. Tadi kita dah go through sedikit. So rasanya tak ada masalah untuk create Facebook page ni. So, and another one adalah tips untuk kita namakan Facebook page kita tu. Kan penting juga supaya nak grab attention. So, kena use sama ada you nak menggunakan company nama, name of your company ataupun brand. Okay, macam-macam lah you boleh create. Kalau you jual keripik-keripik, you nak tak nama cook crab ke, apapulah yang boleh menarik perhatian. Ataupun nak gunakan general name. For entrepreneur who sell other people product as agent, they can use a general name as branding. Trust will be built over time through purchases. This method provide flexibility to sell other product. So let's say kalau you menggunakan you jual barang orang lain kan, tapi you boleh namakan Facebook itu bukan atas nama produk tersebut. Boleh create hak lain lah. For example, kalau you jual pelbagai, you ada pelbagai produk, ada makanan, ada jual shawl juga, lepas tu ada jual apa lagi, kerongsang dan sebagainya. So you boleh namakan lah Intan Shop, Intan One Stop Center, macam tu. Okay. So apa pun you nak namakan sebagai use product name, you nak create ataupun create a unique URL for your Facebook. Yang ni pun boleh juga. Okay. Supaya senang bila orang search you punya Facebook, dia terus boleh dapat. Yang ni saya tak pasti macam mana nak buat. Kalau you boleh tahu, lagi senang lah. Dan sebagainya lah yang bawah-bawah ni, menggunakan Google SEO, search engine. Okay. The number of likes must be more than 25 to change. Dia kena ada 25 likes terhadap Facebook page itu, baru kita boleh tukar URL kita ni. Okay, maybe adalah caranya. Tapi yang ni saya tak pernah practice pun lagi. Sebab saya mostly kita gunakan saja general name ataupun gunakan company name. Okay. Okay, ni contoh lah. Contoh tadi dah tengok dah. Okay, then kita ada juga beberapa polisi yang you kena tahu. Tak boleh sewenang-wenang ni ataupun langgar je semua. So, mestilah produk yang you nak jual itu ada produk yang illegal. Jangan pilih produk yang boleh mendatangkan was-was ataupun produk yang you seludup dan sebagainya. Okay, jangan pilih produk yang illegal sahaja. Ataupun ada discriminatory practice, tak boleh juga. Produk saya ni hanya untuk mereka yang untuk orang putih saja. Untuk orang yang berkulit putih saja. Orang yang berkulit gelap tak boleh. Maybe ada ingredients dia lah kot. Tu pun tak boleh. Tobacco product, of course lah, tak ada orang lagi setakat ni buat jual rokok dalam Facebook. Rasa tak ada lagi ni. Untuk pengetahuan you all, tobacco memang tak boleh diiklankan di Malaysia. Tapi kalau iklan tersebut bukan menjurus kepada tobacco, tapi dia nak cerita pasal kesihatan, nak cerita pasal impact dan sebagainya, boleh. Tapi kalau nak mempromosikan beli satu cuma satu ke, tak boleh. Haram dekat Malaysia ni lah.
Okay, produk-produk yang berbentuk drugs tak boleh juga. Unsafe supplement, ni memang sangat-sangatlah di luar kawalan. Mereka-mereka yang mengeluarkan produk-produk yang tidak mendapat kelulusan KKM, yang panggil timbang kilo dan sebagainya kan. So jadi sangat berleluasa. So you nanti nak buat assignment ni, janganlah pilih unsafe supplement, kosmetik yang timbang kilo tu. Weapon pun tak boleh jual, and product of services third party infringement pun tak boleh. Sensational content, mengandungi benda-benda yang sensitif. Tak boleh yang ganggu kauman ke, tak boleh. Okay. Dan sebagainya lah. Dekat bawah ni. Okay. Text in image. Biasanya kalau kita buat advertisement, kita buat gambar. Text yang kita letakkan bawah, yang kita letakkan di dalam gambar kita itu. Biasanya kalau dikategorikan sebagai okay, advertisement reach ni biasanya normal. Tak ramai sangat. Kalau low, advertisement reach pun kira sebagai low lah. Okay. So, apa lagi? Okay, copywriting. Kita nak masuk kepada copywriting. So, tadi saya mention copywriting ada dua jenis. Ada soft sell dengan hard sell. So, kenapa kita kena belajar buat copywriting? Ada orang yang macam akan buat bisnes, buat online. Dia directly lah. Dia macam tak ada knowledge pasal copywriting. Dia terus macam letakkan gambar. Siapa berminat untuk mendapatkan keripik pisang, keripik pisang cheese, boleh contact nombor di bawah. Macam tu je dia punya copywriting. So copywriting tersebut dia macam tak menarik perhatian. So sebab tu kita kena belajar copywriting. Saya pun tak adalah pandai sangat buat copywriting. Tapi adalah sedikit knowledge. Kenapa kita kena buat copywriting? Sebab apa? The first one memang kita nak attract prospect kita. Cara kita menulis, orang suka baca. Kadang-kadang orang akan view kita punya page ni ataupun orang like kita punya page ni bukan sebab produk kita yang meletup, tapi cara kita sampaikan informasi, cara kita share dengan orang suka baca ataupun kita suka share informasi, ayat yang kita pakai tu orang kata apa, senang ataupun orang suka baca lah. Tak ada menyindir. Kadang-kadang ada juga orang jual produk tapi menyindir produk lain dan sebagainya. Okay. And untuk kita convince and urge reader to take action. Bila kita buat copywriting, dia kadang-kadang kita akan gunakan word yang mendatangkan urgency, yang akan memberi maklumat kepada reader, kena beli within this week. Promotion ini hanya berlangsung minggu ini. Okay. So dalam copywriting memang akan ada ciri-ciri urgency supaya kita punya reader will take further action in a short time. Okay. Prospect will be able to understand the message. Bila kita guna, biasanya kalau kita guna hard sell lah. Hard sell ni dia terus menjurus kepada produk tersebut. Okay. So untuk convince prospect to purchase your produk. Baca je ayat tu dia rasa macam, oh selamat produk ni. Melalui info yang dikongsi ni, ada link dan sebagainya. Kalau tak tahu, nak check pasal keberkesanan ataupun nak check pasal ingredient, boleh pergi kepada link ni. So bila customer check, memang betul dia punya produk selamat. Okay. Dan apa lagi? Create brand awareness. Kadang-kadang kita nak bagi awareness lah kepada orang lain. Macam mana, for example, kalau orang tu adalah ejen takaful, dia nak bagi kesedaran kepada orang lain berapa pentingnya ambil takaful, berapa pentingnya untuk ada perlindungan selain daripada perlindungan yang company sediakan dan sebagainya kan. So dia selalu share information, share keadaan setempat ataupun situasi yang pernah dialami oleh orang. So dia akan menyebabkan orang yang tak tahu langsung berkenaan dengan benda tersebut boleh dapat tahu dan berminat untuk ambil. Okay, so itulah fungsi-fungsi copywriting ini. So copywriting ini purpose-nya adalah untuk persuasive marketing. Untuk kita memujuk kita punya customer tu belilah. Okay, macam tu. So bila dia baca kita punya copywriting itu,
dia akan macam menarik minat lah. Sebab itulah a good copywriting, they can attract more audience sebenarnya. Okay. Next is, okay, dalam copywriting kita kena ada elemen-elemen tiga, at least lah kena ada 3 elemen ini. Elemen benefit, elemen strategi, elemen desire customer reaction. That will be didapati puncanya daripada kalau kita ada target kepada readers, kita ada aims, kita ada features. Okay, so bila kita ada reader, kita ada target audience kita dan kita ada aims, sebenarnya kita sedang melakukan desire customer reaction. Kita ada nak tentang sesuatu produk, aims-nya adalah untuk bagi kesedaran, let's say awareness aims-nya. So reader ni adalah dari golongan orang yang bekerja. So sebenarnya bila kita tengok persilangannya itu, kita telah pun ada desire customer reaction. What do we want people to do? So kita nak kita punya reader ada kesedaran. Okay, so kalau kita tengok sini, kalau lah features, ciri-ciri produk kita itu berkait, bersilang dengan readers. So bila readers dapat tahu tentang kita punya produk, ciri-ciri produk kita, apa beza produk kita dengan orang lain, apa uniknya produk kita ini, sebenarnya dia telah create element of benefit, yang mana audience dapat tahu, audience dapat some knowledge about your product. Okay, kalau kita kat bawah ni pula, features, dia combine dengan aims, sebenarnya kita dah create strategi. Okay, how are we going to present the features in order to achieve our aims? So apa ciri-ciri yang kita nak letakkan pada produk kita itu supaya kita dapat aimnya adalah untuk create awareness tadi tu. Okay, so copywriting punya elemen berdasarkan benda inilah, readers, kita ada aim kita, features of our product or services. Okay. Next. Okay, terhadap reader tadi tu. Ni dah cerita dah tadi ni. Kita kena faham kita punya reader, kita kena tahu siapa reader kita, apa interest of our reader. Okay. So, dalam pada nak mengenali reader kita ni sebenarnya, kita boleh examine themselves berdasarkan beberapa faktor. So dari segi pertama adalah geological, dari segi lokasi, address, kat mana duduk ni customer kita ni, kat rural area ke, dekat urban area ke. So kalau rural area, kalau kita nak create, kalau kita punya aim tadi nak create kesedaran, nak create awareness, approaches yang kita guna pakai maybe berlainan. Nak cerita pasal takaful tadi, kalau kat rural area, tak boleh nak guna terms takaful tu. So kenalah kata, okay, sekarang ni ini adalah benda yang boleh buat kita selamat kalau kita ada penyakit. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih senang. So kita kena tahu dululah lokasinya di mana. Kalau kawasan urban ni tak apalah. Sebab kawasan urban ni biasanya orang-orangnya lain, dia punya interest lain, dia punya opinion lain, dia punya thought. Ataupun lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi yang strategi untuk student, untuk education punya institution. Kalau tempat-tempat sebegitu, biasa kalau kita jual makanan memang sangat laku lah. Printing service, apa lagi, Adobe, memang sangat laku. Kereta sewa dan sebagainya. Okay, so kita kena kaji dulu tentang kita punya lokasi, kita punya geolocation. And the second one, kita kena kaji pasal kita punya reader itu dia punya demografi ataupun dia punya biodata dari segi gender, female or male. So kita tak boleh, kita kena ada target sebenarnya. Dalam kita buat Facebook advertisement, kita kena ada target supaya kita punya advertisement itu sampai kepada orang yang tepat. So dari segi gender ni kena pilih lah lelaki ataupun perempuan. Let's say tadi saya kata insurans saya tadi tu kan, cerita pasal insurans pula. Tapi saya bukan ejen cerita pasal insurans tadi, nak create awareness. So saya target adalah kepada lelaki. Kenapa target lelaki? Kenapa perempuan tak boleh beli ke? Bukan, perempuan boleh beli, tapi target saya kepada lelaki sebab lelaki ini tanggungjawabnya besar bila dia dah berkahwin. So tanggungjawab kepada family pun
besar. So dia kena ambil insurans. Insurans tu, takaful. Insurans konvensional pula, takaful. Takaful pada diri dia, kepada isteri dia, kepada anak dia, dilindungi. And dia ni memang seorang yang yang memang mementingkan perlindungan lah. Ambil takaful saja. Ambillah benda-benda lain. Dalam takaful tu ada macam-macam plan kan? Ada macam-macam package kan? Ada package untuk yang dah meninggal, dapat pampasan. Yang kita tengok dalam Facebook bila suami dah meninggal, ejen takaful datang bawa cek tu. Dalam Facebook kita tengok. Bawa 430,000. Bagi pampasan. Hibah nama dia. Hibah, bagi hibah dan sebagainya lah. So sebab tu saya pilih lelaki. Sebab lelaki ada tanggungjawab dia lebih besar. Peranan dia lebih besar. So saya pilih lelaki. Dari segi usia pula saya pilih yang berumur, for example tu dekat sini 18 sampai 30. Saya pilih 35 sampai ke 50. Sebab 35 ni dia dah more kepada orang yang stable, orang yang dah berumah tangga, orang yang ada anak dan sebagainya. Orang yang memang kerjayanya pun dah financial stable dan sebagainya lah. Okay. Marital status saya pilih yang dah berkahwin. Ni untuk kisah saya yang nak buat takaful ejen ni lah. Yang dah berkahwin. So occupation pula saya pilih mereka yang high risk, yang bekerja ulang-alik, drive 1 hour untuk sampai ke tempat kerja, mereka yang kerja offshore, mereka yang ahli badan beruniform, tu target occupation. Language, language ambil hak Malay. Sebab biasanya Malay ni yang kurang awareness, yang kurang kurang nak membeli Melayu. Kalau Cina mereka lebih daripada dahat. Income ni daripada income 5,000 ke 10,000. Saya ambil contoh bawah ni je lah, 5,000 ke 10,000. Sebab mereka hak gaji macam ni dia memang dah ada education untuk benda ni. Dia punya keperluan telah pun dipenuhi. Rumah, kereta ada dan sebagainya. So dia ada allocation untuk protection ini. Biasanya kalau orang yang ambil takaful ni, dia mestilah tak lebih pada 10% daripada gaji dia. Tak boleh lebih. Kalau lebih tu dia macam dah jadi burden kepada orang untuk bayar. Make sure bila you sejauh mana pun you rasa macam kena ambil, make sure dia ni contribution ni tak lebih pada 10% tu. Okay. Apa lagi? Dari segi behavioral, loyalty to a certain product or brand. Behavioral ni lebih kepada karakteristik. Bila kadang-kadang ada orang yang akan beli produk, dia akan tengok kepada benefit. So karakteristik dia lebih dia akan melihat kepada apa yang dia akan dapat bila dia beli produk ni. Macam takaful tadi, bila saya beli produk ini, saya subscribe plan tersebut. Bila masuk hospital tak perlu bayar, bila kena COVID quarantine dibayar. So itu benefit-benefit yang akan dapat. So even though kita tak nampak bayar bulan-bulan, tak ada apa pun jadi, nak terminate lah. Ada juga kisah-kisah macam tu, nak terminate dan sebagainya kan. Bila terminate je, Allah tu maha kaya, 2-3 bulan lepas tu accident dan sebagainya. Okay. So ada orang yang macam tak apa, bayar lebih pun tak apa. Asal dia rasa macam dia terjamin. Okay. And ada apa lagi? How often do they use the product? Okay. Kita kena tahu juga kita punya market acceptance. Okay, dalam market acceptance itu, barangan yang kita jual itu berapa kali orang akan beli. Penerimaan daripada market tu macam mana. Okay, so apa lagi daripada segi sociography pula, people who like your page, photo, post, comment, these people are your fans. Sekarang ni kat Facebook dia boleh detect. Kita duk like page tu, page dia keluar isu semasa dan sebagainya, gosip-gosip ke apa, kita duk like. Rasanya macam tak adalah fan pun, tapi sebab kita like dalam rasanya dalam jumlah yang banyak dalam masa sehari ataupun 2 hari, so kita telah pun kita jadikan sebagai fan. Okay. Friends or people who like your page, photo, post, comment, friends of your fans. Ada juga yang kita post sebab kita tag kawan kita tu, kawan dia pun boleh tengok post tu.
So kawan dia pun like. Okay, so itu pun menjadi target audience kita. Bila kita tag kawan kita tu. And another one adalah dari segi psychography, interest of our readers, attitude, values, some of kita punya target audience ni. Kalau kita jual barangan kan, kalau kita meletakkan value-value yang macam memudahkan, mempercepatkan, so benda ni yang akan menarik perhatian mereka ni. So ada memang ada personality yang macam tak suka berlengah-lengah, suka pada benda yang cepat, suka pada benda yang mudah. So kalau kita faham kita punya reader punya karakteristik ni, kita punya reader punya factor yang ada kat bawah-bawah ni, so it's good for you untuk you dapatkan lots of audience lah. Okay. Next adalah ini adalah copywriting element, profiling example based on business niche. Okay, tadi saya cerita pasal saya punya taraful kan. So let's say kalau you jual food and beverage. Okay, location yang tadi kita dapat kita akan tengok satu persatu. Location yang dia kata produk ini diletakkan di Penang. Okay, dia punya demografi, age, gender, 17 hingga 25. Bermaksud ini adalah belia, youth. Gender, dia punya gender dia letakkan dua-dua, male and female. Location dia tadi Penang Island, Butterworth. Occupation dia adalah targetnya adalah student, university ataupun entrepreneurs. Behavior like fast food. Orang yang suka fast food lah. Of course lah kalau you jual burger ni pada orang yang mementingkan makanan organik, mementingkan kesihatan, memang dia pun akan beli. Dari segi sociografi pula, like fast food brands. Dia suka pada brand Ramly, kalau sos tu dia suka yang Kimball dan sebagainya. So taste dia akan berlainan. Okay. Dan dari segi psikografi pula, likes and share fast food post in Facebook. Kalau kita tengok orang yang kaki makan, yang suka pergi dekat Pak Abu Western ke, Pak Mat yang famous tu. Pak Mat rasanya Pak Mat Western, yang suka try benda-benda Western ni. So itu you punya target market. Ini kalau yang food and beverage, yang fokusnya kepada burger. Okay, so kita ada lagi health and beauty, matte lipstick. Perempuan tahulah matte lipstick ni. Apa matte lipstick tu? Apa matte lipstick? Kalau saya tanya dekat adik tahu tak matte lipstick? Adik? Tak tahu. Nada tahu? Nada tahu tak? Tahu, madam. Perempuan mesti tahu. Matte lipstick ni, dia kalau dia pakai tu dia nampak macam pakai carry on rasanya dekat mulut. Sebab dia matte. Dia bukan soft, dia bukan silk, dia matte. Okay. Harapnya adik faham lah. Okay, so kalau produk matte ni, target ni daripada orang yang berumur berapa? 24 hingga 40. Biasanya perempuan lah. Okay. Tapi ada sebenarnya lelaki yang beli matte lipstick. Dia beli untuk mak dia beli untuk isteri dia, untuk adik dia, untuk kakak dia. Ada juga. Kalau dia yang beli, advantage for you. Tapi you kena make sure target you adalah perempuan. Okay. Locationnya dia kata kat KL, kat Shah Alam, Putrajaya, kawasan yang urban. Biasanya kawasan urban ini adalah wanita yang berkerjaya. Dia letak kat sini occupation dia, office and government staff. Sebab apa? Sebab orang yang duduk dekat office ni, even though duduk kat office saja, dia suka bila makan ke apa, dah hilang dia punya lipstick, dah ambil lagi letak. Okay, government staff yang suka bergaya dan sebagainya kan. Tak boleh tak pakai lipstick. Pakai mask pun pakai lipstick. Sebab maksud perempuan ni sebenarnya dia pakai lipstick bukan untuk nak tunjuk ke orang cantik. Tapi untuk kepuasan diri dia. Yang saya rasa lah. Sebab saya pun pakai lipstick juga. Kalau pakai mask, pakai juga lipstick. Pakai rasa macam tak siap kot. Okay. Behavior dia pula purchase makeup online. Suka beli online. Sebab apa? Sebab you memang jual produk online. Jual apa tu?
Sobella, lipstick Sobella ke apa ke yang memang boleh didapati secara online. Yang mana sekarang pun memang orang dah tak boleh nak pergi, tak boleh nak berlama-lama dekat Watson, dekat Guardian, tak boleh lama-lama pun. Pergi Avon pun tak boleh lama-lama. So kena yang beli online. So orang yang ada behaviour yang suka membeli online ni, dia akan tertarik kepada produk you. Sociografi dia yang suka branded-branded lah. Termasuklah yang local branded juga. Jangan nak kata yang produk lokal yang tak ada yang branded. Okay. Psychography dia likes and comment on makeup brand fan page. Yang mana dia nampak je Sephora ke dia like, nampak Sobella like, nampak Silky Girl like, semua dia suka explore. Nampak Mua Bellas like, Mua Bellas buat live dia join. Benda-benda ni sebenarnya Facebook boleh baca. Ada kaedah dia. Okay. Kalau you betul-betul nak mendalami, kena hadir training lah kot. Okay. Dan kita ada lagi contoh okay, tadi adalah kita punya target, kita punya audience, kita punya readers. Okay, sekarang ini adalah dari segi aim. Sebab tadi kita ada 3 elemen tu kan. Kita ada readers, kita ada aim dan kita ada features. Okay, so dari segi aim ini adalah subscription for your mailing list. Aim ni adalah untuk apa aim you? Apa yang you nak capai? You nak increase sales ke? You nak build rapport ke? You nak get them to spread the word about your brand or product? You nak orang lain berkata-kata mengenai produk you ni, melakukan word of mouth, sampaikan kepada orang terdekat ataupun objektifnya untuk meningkatkan sales, untuk macam semacam tadi untuk create awareness. So make sure that your aims itu clear, spesifik dan boleh diukur lah. Jangan benda-benda yang tak tercapai oleh akal pula. Okay. Dari segi features pula tadi, product or service need to be able to either sama ada kita boleh produk kita itu boleh menyelesaikan masalah. Bila aims bila aims dengan features bertembung, so kita sebenarnya dah create something that will give benefit to our audience. Okay. And another one, produk kita itu give a sense of security. Keselamatan. Pakai produk ini, pakai kosmetik ini terjamin ada job halal, menggunakan ingredient yang halal, tidak menggunakan lemak haiwan, menggunakan natural punya natural and organic ingredients. Chop daripada mendapat pengikhlafan daripada mereka yang berkenaan lah. Okay. Apa lagi? Donate care and loves. So kalau produk you itu kadang-kadang kan ada orang yang akan promote dia punya produk, every purchasing of our product, RM1 will be donate to Palestine. So itu pun menaik perhatian orang juga. Bila ada isu Palestin tu, ramai yang take advantage hasilkan tudung corak Palestin lah, baju corak Palestin. Siapa beli, automatik RM1 bakal didonate macam tu. Okay. Donate and care love. Hobby and interest pun sama. Okay. And seterusnya adalah kita kena setiap produk yang you jual, yang you offer kepada kita punya customer, they must, is very important for that product or service, have their own unique selling proposition. USP nama dia. Siapa pernah dengar apakah itu unique selling proposition? Siapa pernah dengar? Orang yang buat bisnes pernah dengar tak USP? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? USP. Tak pernah, madam. Tak pernah. Kalau maybe termsnya you tak pernah dengar, tapi kalau saya terang ni mungkin you pernah dengar. Dalam marketing punya terms, kita panggil dia sebagai competitive advantage. Yang mana sebenarnya USP and competitive advantage ini adalah uniqueness of your product. Lainnya produk you compared to other competitors. Produk yang you tawarkan itu ataupun servis yang you tawarkan itu berbeza. Berbeza dengan produk sedia ada.
Okay, so itu yang dinamakan sebagai unique selling proposition. Kenapa kena ada unique selling proposition? To make your product or your service special, unique, difference, in order to attract customer attention. Customer ni ada customer yang mencari kelainan. Shawl is a shawl. Pakai memang tujuannya untuk menutup aurat. Tapi ada customer yang cari shawl yang boleh request print, request printed. Dia jumpa satu corak yang cantik, so dia boleh request, boleh tak letakkan corak ni dekat shawl saya. Ataupun kalau tak shawl pun pernah tengok baju jubah batik ataupun baju batik yang perempuan selalu pakai tu, lelaki pakai pun ada. Ada yang boleh request nak colour macam mana, nak corak macam mana, nak yang mendatar ke, memanjang ke, nak hak yang crowded dekat depan ke, dia boleh request. Berbeza dengan seller yang tak boleh request. Yang ni hak dia produce, boleh pilih yang ni je. So you tak ada uniqueness of your product. Ataupun you punya produk ni kalau dia tak unik daripada produk, keunikan itu tak datang daripada produk, mungkin keunikannya datang daripada servis yang you beri kepada pelanggan. Okay, biasanya kalau orang beli produk online ni yang akan di-post ni, ada seller yang sangat particular yang akan grab kita punya barang elok-elok, akan letakkan free gift, akan letakkan greeting card. Okay, bila sampai kepada customer akan rasa sangat seronok sebab bagusnya, cantik packaging dia. Letak kotak, ikat dengan ribbon dan sebagainya. Lepas tu dapat lagi free gift. So bila customer rasa macam tu, sebenarnya kita dah pun build a good relationship with our customer. And customer ni dia akan secara tak langsung dia mesti akan share dengan kawan dia, share dengan ahli keluarga dia, bagus beli dengan seller ni, servis bagus, layanan bagus, packaging bagus. So ada juga orang yang meletakkan uniqueness dari segi itu. Even though ada produk yang berkualiti, tapi bila check balas lambat, bila balas tu pula tak direct to the point. Orang nak tanya pasal harga kan. So bila tanya pasal harga, nanti dia tanya, okay, saya Fini, boleh saya tahu nama sis? Okay, sis duduk kat mana? Sis berkenan yang macam mana? Dia duduk tanya benda macam-macam. Tapi orang tahu harga dia sebenarnya. So ada orang yang macam fikir benda tu annoying. Tak suka, tak nak lah seller ni. Ambil hal lain lah. Ada seller yang macam bila kita PM je, dia dah sediakan skrip. Terus keluar pop up. Without kena personal punya kena tulis, kena type dulu, tak perlu. Dia auto. So orang sukalah macam tu, cepat. Okay. Apa nak kata tadi? Okay, so dalam kita nak menghasilkan unique selling point ini, there is about a question that you need to be answered. Okay, some of them adalah, is there a demand for your product? Is it trending? Produk yang you hasilkan itu, adakah ada demandnya dekat luar sana? Okay, so it's quite difficult kalau kita produce something yang orang tak tahu langsung. Orang tak ada permintaan pun. Biasanya adalah produk-produk yang macam ada teknologi push. Dia yang hasilkan benda yang berteknologi tu. Orang lain tak pernah buat pun, even though you memang ada unique selling point ini, tapi unique selling proposition, tapi you kena study about your audience juga. Demand from our audience. Even tak boleh depends kepada product performance without examining about your target market, about your customer wants and demand. Okay. Does your product solve problem? Okay. So ini adalah something yang very important because people will search for your product that will give benefit to them. Bagi manfaat pada mereka. Sometimes yang boleh menyelesaikan masalah mereka ni. For example, mak-mak yang bekerja tak ada masa nak masak kat rumah ni.
Bukan tak ada masa, kurang masa. Nak menguruskan lagi, nak apa lagi? Nak ada masa untuk diri sendiri lagi. Then bila keluar je something yang we call as a paste kan. Paste tom yum lah, paste kari lah, apalah. Ataupun ada orang ada orang delivery service. So mak-mak ni sukalah sebab benda ni mempercepatkan masa, memudahkan dia punya pekerjaan, menyelesaikan masalah dia. Okay. Ada orang yang nak beli tudung, tak nak tudung yang kena iron, nak ironless. Tapi biasanya tudung ironless ni dia macam menggunakan material yang kurang bagus. Tapi material yang you guna tu adalah material lycra lah kot. Lycra yang berkualiti tinggi, yang letak kepala pun memang on point je, dia punya 4V pun cantik je. Itulah yang mereka cari sebenarnya. Bukan sekadar instant shawl yang macam makcik-makcik. Okay. Apa lagi? Do you know the attributes of your prospect? You tahu tak ciri-ciri prospect you tadi tu? Ciri-ciri audience you tadi. Boleh berdasarkan kepada kita punya tadi geolocation, demografi, sociographic, apa lagi? Psychographic, behavioral. Boleh berdasarkan situ. So bila you berdasarkan kejap ya. Kena jawab panggilan ni. Baik, kita sambung lagi ya. Apa lagi? Okay, kita dah tahu pasal attribute of your prospect. What is unique about your business? What is different? The different about your product? Tadi saya mention tadi lah, even though you cannot find the uniqueness of your product, you can find uniqueness of your business. Okay. Apa lagi? Kalau you ada sifat karakteristik entrepreneur, salah satunya adalah persuasive. Ciri-ciri memujuk. Ada orang jual benda yang sama tapi jual suplemen yang sama, tapi kenapa beli suplemen dengan A? Kenapa tak beli suplemen dengan B? Mungkin A ni dia pendekatan dia adalah menyampaikan. Bila kita menyampaikan, bila kita berkongsi, orang akan rasa macam bagusnya dia ni. Ada orang yang macam suka memaksa. Sis, boleh tahu berminat ke tak lagi? Bila tak reply, sis, boleh dapat kepastian sis nak proceed order ataupun tidak? Ada orang yang macam memang intention dia untuk membeli, tapi dia macam rasa macam nak membeli, dia contact the buyer, lepas tu dia macam fikir nak ke tak nak. Sebab tu ada orang kata dalam masa 3 hari kalau duk fikir tu yang ingat tu, kena beli. Okay. Apa lagi? Value added. You tambahkan something kepada you punya service, you tambahkan something kepada you punya produk. You kata, okay, kalau beli shawl ini akan dapat percuma terongsang dan sebagainya. So you tambah value added lah, yang mana tak semua orang akan bagi benda yang free ni kan. Okay. What are the value that you want to portray to your customer? Value apa yang you nak tawarkan ni? Macam kita belajar dalam BMC dulu kan, business model canvas yang juga punya second assignment tu. Value apa yang you nak berikan kepada your customer? Value yang mana boleh menyelesaikan masalah ni lah. Keselamatan,
benda-benda yang mempercepatkan, benda-benda yang melahirkan rasa keterampilan diri dan sebagainya. Can you offer a good deal on your product? Mesti bila customer yang akan beli barangan ataupun goods yang dikategorikan sebagai shopping goods. Okay, bila kita beli satu produk ni sebenarnya dia boleh dikategorikan sebagai 3 bahagian. 3 part. Kita ada convenient goods, kita ada shopping goods, kita ada apa dia satu? Luxury goods, barang luxury kalau tak silap saya, tapi term dia tu saya tak ingat. Okay, so kalau benda-benda yang berbentuk berbentuk shopping goods, benda-benda yang kita beli, perfume, beg-beg yang berjenama, emas, pemakaian emas, beli perabot, so something yang kita nak dapatkan tu sedikit susah, so kita akan buat comparison. Pergi kat kedai A, tengoklah gelang hang mana. Oh dia design, dia punya harga, dan pergi kedai lain satu pula tengok lagi, compare. 3 kedai pergi compare, buat comparison. So barulah dia akan pilih yang mana satu. Yang mana satu tu bermaksud yang memenuhi kehendak dia lah, dari segi design, dari segi harga, yang beri dia a good deals. Design sebegini patut dengan harga sebegini. Sebab ada je kedai-kedai emas yang macam dia akan tengok harga gram pada hari itu tambah dengan upah. Ada yang free upah dan sebagainya. Okay. Alright, apa lagi? There are any expert that can give further advice to your customer. Ni pun customer suka. Lebih lagi benda yang berkaitan dengan kesihatan ni. So ada something yang akan bagi dia advice. Something yang akan guide dia. Okay. Okay puan, kalau puan beli suplemen ini sehari perlu dimakan 1 biji saja. Selepas makan, kalau boleh pagi. So kadang-kadang kita memang ambil suplemen yang sama dengan orang lain, tapi the way we consume our supplement itu berbeza. Ada orang ikut dan je, makan malam lah, makan tengah hari, bila-bila teringat, tapi on the same day. Sebab tu dia kurang efektifnya. So dia kena ada some expert group lah yang akan keep on give advice, give a guideline dan sebagainya. Okay, so kalau ada elemen ini, lebih ramai orang akan tertarik dengan produk you lah. Okay, next adalah berkenaan dengan USP lagi, iaitu the quality of the product. Kita kena tengok juga kita punya quality product. Berapa lama masa ketahanan produk kita itu, durability, the workmanship, cara penghasilan produk itu. Biasanya kalau yang jual-jual emas ni lebih rumit untuk dihasilkan, lebih mahal lah harganya. Material yang diguna pakai pun mengambil impact ni jugalah. The quality of our product. Jual tudung pun memang ramai orang jual tudung, tapi material yang mereka guna maybe berlainan. Ramai macam tudung Aryani kan. So ramai yang imitate produk Aryani. Pergi ke Vietnam boleh beli dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi sebenarnya kalau you pernah pakai ataupun you pernah beli ke ni tudung-tudung Aryani ni, you compare dengan yang Vietnam itu, walaupun corak sama, yang ada diamond pun samalah, memang sedikit sama, tapi you boleh bezakan dia punya materials. Betul-betul Aryani ni pakai memang letak colour. Yang imitation ini, yang fake ini biasanya dia susah sikit nak terbentuk tu sebenarnya. Apa yang saya pernah alami lah dari segi material yang kita guna pakai. Dari segi warranty and money back guarantee. Ini pun penting juga sebab especially kalau kita buat business online, people will trust on you 100% what we describe in our post. So bila kita bagi information yang salah, so nanti bila sampai kepada kita punya customer and tetapi kita ada sediakan warranty ataupun money back guarantee. So dia lebih kurang macam menjamin lah, memberi jaminan kepada customer kita ni. Even tu beli barang online tapi customer tak puas hati ke, bila beli tu tak muat ke, apa ke, boleh return back. Okay. So polisi ini dia adalah dia punya rules and regulation yang perlu dipatuhi tu, tapi
because of we create this kind of service that make our customer more reliable kepada kita. Dia macam okay, baguslah customer ni, even though ada risiko tapi kita buat win-win situation. Kalau you tak puas hati, you boleh je bagi balik. Sebab apa? Kalau kita macam kita selalu dengar customer is always right. Kan? So bila kita deny apa yang customer ni perlukan, apa yang customer request dan sebagainya, dia akan mendatangkan bad image kepada kita punya the whole business actually. Okay, another one, kita offer ada bonus ataupun ada discount lah kot. Okay, so siapa je yang tak suka pada promotion yang berbentuk discount, sales, purchase with purchase, point collection, free shipping. Siapa yang kaki shopping tu, shopping dekat Shopee tu, memang kena nantikan free shipping ni. Tapi Shopee dia sangat pandai. Bila dia detect kita ni as a loyal customer, loyal orang yang selalu sangat membeli dalam Shopee, dia akan kurangkan pemberian kupon. Sebab apa? Sebab dia tahu orang customer ni bagi ke tak bagi ke, dia memang akan membeli. Sebab bila kita beli melalui Shopee, postage dia akan lebih rendah daripada yang kita beli dekat luar. Okay. Tapi bila kita cubalah dalam 5 bulan macam tu, you dah kurang membeli dekat Shopee. So dia akan selalu bagi you kupon free shipping, points back tu lah. Sebab apa? Dia nak suruh belilah dekat Shopee, ada banyak voucher. Cara dia nak menarik perhatian untuk kita beli lagi dekat Shopee. Dah lama tak beli ni, marilah baru beli. Macam tu. Okay? After sales support, customer service. Ni pun penting juga ni. Dia depends kepada produk apa yang you jual lah. Bila you dah jual, you follow up. You tanya, okay tak? Terutamanya kalau jual skincare dan sebagainya. So dalam masa seminggu, dalam masa sebulan tanya, okay ke dengan produk ni? Cara penggunaan okay ke? Kita follow up. Nanti dia akan bagi testimoni lah. Bila kita follow up, customer akan rasa kita care dengan dia. Kita betul-betul nak guide dia guna produk ni supaya masalah yang ada kat muka dia ni dapat diselesaikan. Sama je macam servis. For example, servis apa ya? Delivery service ke, servis buat consultant landscape ke apa ke, dia dah siap menjalankan tugas, dah siap delivery barang, dah siap landscape kat rumah orang tu, kita boleh tanya balik, okay macam mana setakat ni performance kami macam mana, adakah cik akan menyampaikan business kami ni kepada orang lain, share dengan others. Ada buat survey macam tu. Buatlah after service punya survey macam tu pun. Supaya apa? Bila kita bertanya macam tu, bila kita care dengan kita punya customer, kita akan jalankan, kita akan create customer loyalty especially, dan kita akan remain customer tu untuk keep on repeating beli our product. Okay. Dan ada juga endorsement. Produk-produk yang ada ni lah pengiktirafan ni. Dia ada conformance punya quality, iaitu dia akan mematuhi standard yang telah dikeluarkan. Kalau produk makanan biasanya, kalau you ada cap halal, lagi bagus. Kalau produk-produk yang berbentuk makanan kesihatan, ada cap KKM. Kalau kosmetik pun sama, ada cap KKM. Kalau elektrik punya ada cap sirim. Dia akan create something that orang percaya, make a belief from your customer. So itu ciri-ciri yang you boleh find out untuk your own product ataupun your service yang you nak tawarkan itu. Okay. So janganlah macam pilih je nak jual apa without thinking of uniqueness of your product ataupun uniqueness of your business. Okay. Next. Okay, contoh. Dia bagi contoh kalau face cleanser, cuci muka. So ciri-ciri yang ada, peach hazel, green tea essence, benda-benda yang bentuk organik. So apa benefit yang akan kita dapat? Apa keunikannya dalam kita punya produk itu? Dia akan curse acne and redness immediately. Pakai je akan mengurangkan jerawat, akan mengurangkan kemerah-merahan di muka. Akibat
daripada jangkitan daripada bakteria-bakteria, habuk yang terlampau banyak, duduk kat aircon selalu, so akan ada redness tu. So kita ada satu produk, so ini adalah dia punya ingredients ataupun ini adalah dia punya features dan apa benefit yang customer akan dapat. Apa keunikannya produk you berbanding orang lain. Okay. Kalau hair tonic apa pula? Hair tonic ada ginseng, ada coconut oil yang mana prevent hair loss, encourage hair growth. Yang messy hair tu dapat diuraikan. Yang rambut yang berbau pun boleh dihilangkan. So ini kegunaan ini kalau kegunaan dari segi hair tonic. Features yang sebegini, benefit yang customer akan dapat. Apa uniknya of your product. Kalau t-shirt 100% cotton. Kalau kita beli t-shirt kan, beli online kan. Saya suka tadilah buat kajian, saya suka observe. Saya akan tengok dekat dalam page orang, saya akan tengok dalam Shopee orang. So saya tengok apa description yang mereka akan letakkan. Kalau t-shirt, orang prefer kepada 100% cotton. Ada orang memang ada t-shirt yang ada campuran polyester dan sebagainya. Tapi bila orang yang cakap 100% cotton ni, 100% cotton mesti lebih customernya tu akan permintaannya akan lebih banyak. Let's say kalau you masuk kepada you pernah join live ke kan? Live lah. Yang jual produk ni, live dalam Shopee ke dalam Lazada ke, seller suka mention, okay, t-shirt ni 100% cotton. Siapa nak? Ramailah yang orang akan cakap dalam komen tu nak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab material 100% cotton ini benefit yang kita akan dapat hypoallergenic and cooling. Dia ada efek yang menyerap peluh you dan tak panas, breathable dan juga kalau dipakai tak gatal. Tapi you kena tahu juga, we as a buyer pun kena ada knowledge. Cotton ini dia ada pelbagai jenis. Korean cotton, viscose cotton, polyester, bukan polyester, lycra cotton dan sebagainya. Okay. So you kena tahu yang sesuai untuk dibuat baju itu cotton yang macam mana. Yang perempuan selalu pakai. Baju kurung cotton kan, ada yang you nampak macam flowy. Ada yang you nampak macam kelah kejung. Ada yang you nampak macam tak berair baju orang ni. English cotton terutamanya. Kelah sikit, dia iron tak apa nak hilang. Tapi dia punya material sangat menyerap peluh dan juga cooling. Okay. Apa lagi? Whole grain bread. Contohnya, dibuat daripada apa? Whole grain. Low glycemic index. So sesuai kepada orang yang ada diabetes. Sebab apa? Whole grain dia kurang kanji. Kalau kita beli roti ada whole grain, harga dia lebih mahal. Kalau Gardenia RM3.40 dan Massimo RM3 lebih juga. Berbanding dengan yang roti putih tu harga lebih murah RM2 lebih. Sebab whole grain dia kurang kanji. Dia ada glycemic index. Saya lupa dah glycemic index ni apa. Tapi dia roti yang kalau you makan, dia kurang sikit dari segi rasa dia tu tak apa sedap sebenarnya. Okay, sebab ialah makanan-makanan kesihatan ini adalah makanan-makanan yang rasanya kurang, apa lagi, dari segi rasa lah sebab makanan kan. So orang yang mencari makanan organik, sesuai lah whole grain bread ni. Okay. Next, okay, kita nak masuk kepada copywriting. Nak masuk kepada soft and hard selling. So untuk kita buat copywriting, kita tadi saya mention dalam kita punya guideline, apa dah? Okay, dalam kita punya guideline, kita kena, bila kita buat hard sell, kita kena follow ICAR formula. Okay, ingat follow ICAR. Sebab from my previous experience with my previous student, even though kita dah ajar guna ICAR ni, tapi dia masih lagi menggunakan dia method lah kot. Okay, so ini adalah tujuannya untuk assignment. So you kena follow lah kita punya guideline ni.
You kena follow. You kena redha bahawa bila you buat hard selling ini ada formula ni. Sebab formula ini akan memberi markah kepada you. Even though you ada 16 post pasal hard selling, tapi word yang you create itu tidak mematuhi IDCA, markah akan reduce. You tak dapatlah 20, maybe you dapatlah 10 out of 20. Walaupun post you banyak, walaupun like you banyak. Okay, so the first one, formula IDCA ini adalah attention. Kita kena create something that will grab customer attention. Kita kena create words, sentence yang akan biasanya customer dia akan baca ayat yang atas tu, and tak ramai yang akan terus baca ayat kedua. Sebab orang akan scroll Facebook ni, dia takkanlah nak tengok satu, dia tak. Dia macam ni, laju. So, headline you itu mestilah something yang grab attention. The first sentence will capture readers' eyes. Supaya apa? Supaya bila dia scroll tu, dia akan stop. Apa ni? Tajuknya tu. Okay. If your headline is interesting, your potential customer will continue to read the whole message that you want to sampai convey to your customer. Saya baik, kita sambung lagi. Biasanya delivery ni biasanya petang. Ni pukul 3 lebih. Dah ni dah. Dia delivery dah. Cepat pula. Apa tadi? Headline. Okay, headline. Interesting. Okay. The headline and the image that you use must be related and relevant. So ini adalah salah satu ni juga. Benda yang penting juga. You post some features, gambar, mestilah relate dengan apa yang you nak post tu. Okay, so janganlah terlampau tak berkenaan. Kena relate. Okay, so bila customer tengok sama ada gambar ataupun ayat, which one yang akan menarik perhatian dia. Okay. The advertisement has 3 to 5 seconds to attract prospect attention. Ni salah satu juga. Bermaksud, you tak boleh letakkan maklumat yang terlampau padat. Okay, dia kena simple tapi precise, tepat dan berinformasi. Okay. Kenapa saya punya ni tak hilang je? Macam-macam lah Webex ni. Sekejap. Maybe saya kena letak kat sini ke? Tak apalah. Okay, so nak kata kat sini, attention that customer will give tu 5 second je, tak banyak pun. So, sebab itulah saya kata tadi kena letakkan benda yang tepat. Benda yang kita kata kat sini, rule of thumb to create your headline ni mestilah mematuhi 4 U ni. Unique, headline you tu unique, extra specific, urgency, useful. Dapatkan segera, nanti nampakkan segera, dapatkan segera untuk create urgency. Apa lagi? Usefulness, apa produk apa ya? Allah, saya tak pernah fikir dah. Benda-benda yang attention. Seperti example kat tepi ni. Kalau you jual something yang kepada moms, attention. Okay, are you tired of ironing your shawls? Want to spend more time with your little ones? So dia sebenarnya dia grab attention dari segi dia main
the main issue psikologi, iaitu want to spend more time with your little ones, dengan anak-anak. Kalaulah kita ni macam nak bersiap pun susah, setiap kali nak keluar, nak kena iron tudung dan sebagainya. Nak iron tudung lagi, nak dengan anak lagi. Sebab itulah mak-mak ni ramai jadi single, kan? So, bila kita boleh kurangkan mengiron ini, nak bersiap pun senang, ambil sarung je, tapi cantik terletak, kena penting cantik tu. Cantik terletak, flowy dan sebagainya. So, kita akan seronok. Kita akan create a very good feeling. Kegembiraan, dia punya hormone of oxytocin. Astagfirullahaladzim, lupa lah. Banyak benda lupa hari ni. Dia ada hormon yang menggembirakan. So kita akan lebih suka, kita akan lebih seronok melayan anak-anak. So untuk attention ni tu. Okay. Ataupun nak create urgency. Last call. Combo scrub is away. Sugarel. Valid until 14 November only. Ni adalah create urgency. Kalau tak dapatkan sebelum 14 bulan, melepaslah. Tak ada lah promotion tersebut. Have you tried out? Have you tried out Siap Kap Miang Kap? This school holiday, bring your whole family to dine here. Ada promotion. Bapak makanan. Pernah ataupun dia kata, have you tried? Have you ever feel the crunchiness of our kerepek? Okay. Apa lagi? Online 4x4 pickup service. Now operating in Perlis. Ni adalah usefulness. Okay. So you kena create something yang lebih kurang macam tu lah. Okay. Nanti bila you buat Hudson. You create dulu dia punya headline. Okay. Headline yang macam mana yang you nak guna pakai. Yang unik ke? Yang ultra spesifik ke? Yang urgency ke? Yang useful. Okay. So, formula yang kedua iaitu interest. You kena buat ayat yang menarik. Okay. Ayat yang boleh sustain readers' interest. The introduction must be engaging. Mestilah mampu untuk menarik perhatian supaya dia nak pergi kepada kepada ayat kat ni. The first one dah lepas dah headline tadi. So dia akan pergi kepada benda yang interest pula. Okay. It can be in form of testimonial, stories, statement form, authority or question. You nak letakkan testimoni ke? You nak letakkan bentuk soalan ke? Yang mana untuk interest ini, dia nak support apa yang you mention dekat headline tadi itulah. Okay. So readers don't spend much time on single post, photo, feed. They will scroll and scan. Macam saya mention tadi tu lah. Macam yang saya kata tadi, 3 ke 5 saat saja dia akan scroll. So tipsnya adalah gunakan perkataan yang pendek-pendek, menggunakan ataupun create elemen punya, emotional punya elemen. Kalau you nak highlight pun boleh. Okay. So kalau you tengok example dekat sini, dia gunakan perkataan yang simple. Ironless, fast free. Tu dia highlight sikit. Anya Instant is shawl girls. New invention. Made special for women who are always in a rush. Orang yang suka yang rushing. Anya Instant is an absolute your saver. Okay, so dia main elemen. Dia letakkan perkataan yang pendek-pendek. Dia highlightkan perkataan dia. Dan diletakkan benefit. Time saver yang you akan dapat. Okay, example lain. When both scrub from Sugarel is offered with a special price, you can save more. Benda yang macam you rasa macam sangat penting. You letak, you bold perkataan tersebut. You letakkan dengan huruf besar. Sebab apa? Dia lagilah menarik perhatian. Lip scrub for only RM40. Let's taste some amazing dishes from Feza Kitchen. You will definitely come back for more. Dia nak katakan sedap ni. Okay. Dan sebagainya lah. Yang bawah ni pun lah. Okay. Aku tak sempat pula. Formula yang ketiga adalah D. Desire. Dia akan menyebabkan kita as a reader perlu dapatkan produk tersebut tu.
ada keinginan dah ni, dah baca highlight, menarik, baca pula dia punya interest, soalan yang mereka tanya tu kena pula dengan you. Lepas tu you kena create something that will make the customer inginkan lagi produk you tu. So dia boleh cerita berdasarkan fact formula, iaitu ciri-ciri, features. You boleh ceritakan pasal advantage, benefit that the customer will get when they try your product. Tadi apa Anya Instant tadi tu kan, yang boleh time saver tadi tu kan. So apa benefit yang dia akan dapat? Cooling and thin, 13 natural colored pattern, fast free, no pins needed. Bagus ni, tak ada pin yang diperlukan, sarung je lah ni. Less than 10 second to wear. Ni ada benda yang customer akan dapat bila dia pakai produk Anya Instant ni. Tadi apa? Being scrub tadi tu kan, yang tadi Sugar Bell tu dia kata wash your face with this scrub for a glowing and smooth skin. Advantage menggunakan produk kami, you akan dapat kulit yang lebih glowing, kulit yang lebih licin. Okay. Siakap tadi tu, dia kata 41 is making menu with ingredients imported from Thailand. Ni benda yang menarik juga ni. Patutnya Thailand tu dia bold kan. Sebabnya tak semua orang boleh buat siakap. Miangkap tadi tu siakap yang rasa macam orang Thailand buat. Orang Thailand ni kalau masak, terutamanya macam tom yum, siakap tiga rasa, memang superb. So when they use word Thailand itu, bermaksud orang yang sangat suka pada makanan Thailand memang akan pergi. Guarantee quality. Kalau pergi tak rasa macam tu, boleh ni lah. Boleh ban lah kedai tu. Okay. Apa lagi? Formula yang keempat adalah conviction. Expert statement. You kena bagi tahu dekat customer tu about your information that will make they rasa macam okay, berpatutan ni. Macam dia kata, buy more and save more. Buy one, 75 ringgit. Buy two, get 120. So you have save berapa ratus, berapa ringgit dah dia save. Ada orang rasa macam satu cukup lah, tapi bila dia nampak kita letak harga 120 tu lebih berbaloi, ibu panggil lah kawan dia, ambil lah share. Okay. The combo is only available till 14 November. Save more, grab now. So ramai orang akan menggunakan perkataan dapatkan sekarang, beli lebih banyak, lebih jimat. Okay. Jangan tunggu lagi. Dapatkan segera. Save the date and come with your friends. Ataupun you nak letakkan testimonial from your user that feedback on the product and convince bagi mereka rasa macam okay, berbaloi dapatkan benda ni. Okay, kena rasa siakap ni. Okay. And the last one iaitu action. So macam mana caranya untuk customer ni nak dapatkan produk you, melalui apa? So you kena provide information for buyer to sampai kepada you. To reach at you lah. Melalui apa? Letakkanlah kalau ada link WhatsApp, letakkan link WhatsApp. Some of customer will feel rasa macam kurang selesa. Kalau saya banyak cerita berdasarkan pengalaman. Saya kurang selesa kalau orang letakkan nombor phone tapi kena save dulu nombor telefon dia tu untuk WhatsApp. Saya kurang gemar lah. So, Alhamdulillah bila WhatsApp ada sediakan link, kita klik link tersebut, terus boleh WhatsApp orang tu without save their number. Bagus lah. Okay. So kalau boleh dapatkan secara WhatsApp, boleh mention sebegitu, ataupun boleh kalau ada website, ataupun you adalah founder, then you have lots of agent and dropship, you boleh kata type saja, you can jot down your and PM, my agent ataupun my dropship will entertain you. Okay. Apa lagi? Information yang you kena masukkan juga. Okay, let's say kalau orang kata WhatsApp saya tak cukup.
Okay. So you boleh letakkan apa ni, kalau ada email, boleh letak email. Tapi sebabnya kita sedia maklum kalau WhatsApp ni kadang-kadang orang lambat reply kan. So you boleh, apa lagi channelnya. Biasanya kalau orang yang hasilkan produk-produk yang mendapat permintaan, contohnya raya-raya tu kan, baju raya dan sebagainya. So bila some of designer ni launch dia punya new design for raya purpose ni, so ada yang macam lambat sampai kan, bila dah bayar dan sebagainya senyap. So selain daripada WhatsApp channel, apa lagi yang boleh mereka gunakan? Ada website, ada website pula, ada melalui email ke, ataupun ada office punya phone ke, give them all the information, memudahkan lagi customer tu. Okay, so that kind of action lah yang sepatutnya mereka lakukan. Bila mereka dah baca headline, dah rasa macam tertarik, dia akan tengok kepada interest yang telah kita paparkan, dia tengok kepada apa tadi? D tadi apa? Lupa lah. Desire. Memang betul-betul kena dapatkan. Lepas tu dia akan create conviction, belief, trustworthy, then apa action yang perlu mereka letakkan. So you kena follow sequence itu. You buat assignment, follow lah sequence itu. Supaya markah yang you dapat itu insyaAllah tinggilah. Okay. So ini adalah contoh iklan hard sell yang menggunakan full ICAR. Dia ada menggunakan the first one action. Action pula. Apa tadi? The first one? Apa tadi? The first one? Subhanallah. Attention. Attention ya. The first one dia menggunakan attention. Dia menggunakan, are you tired of ironing the shawl? Want to spend more time with your little one? Attention. Kan? So dia dah kata, bagus ni, boleh spend time with the little one. Baca lagi bawah. Interest, decorate interest. Iron less, fast free. Anya instant is shawl girls new invention. Dia dah bagi tahu benda yang lebih menarik. Dia dah masuk kepada dia punya produk. So, desire. Dia meningkatkan lagi keinginan orang itu. Bila beli benefit, dia ceritakan tentang benefit. Dia boleh ceritakan pasal testimoni. Dia boleh ceritakan pasal advantage dalam desire. So, conviction yang digunakan, beli lebih banyak dapat. So, action boleh klik kepada online website. So, ini you boleh nampak dia punya sequence. You boleh nampak menggunakan, bila you menggunakan formula ini, you punya information itu lebih precise. Okay, ini kalau contohnya untuk health and beauty. Okay, ni pun sama juga menggunakan ICAR untuk food and beverage. Okay, semua contoh. Okay, so sekarang ni kita nak cerita sikit, ada masa lagi ke? Ada sikit lagi Kalau tadi kita cerita pasal hard sell yang perlu memenuhi kriteria ICAR. Tapi kita kena tahu juga copywriting terbagi kepada 3 part. So 3 part inilah yang kena hasilkan. Teaser, hard sell and soft sell. So tadi kita cerita pasal hard sell. Okay. So teaser pun kita dah cerita tadi. Yang mana kita nak buat intro. Kita nak meningkatkan lagi rasa macam curious. Apa yang dia nak jual ni Dia jual apa pula ni? Dia nak keluarkan produk apa pula ni? Itu dah keluarkan instant shawl lycra. So sekarang ni nak keluarkan shawl pula. Mungkin. Okay. So itu adalah elemen teaser yang membuatkan orang lebih rasa macam apa dia. So tadi hard sell pun adalah lebih kepada kita nak menjual barangan kita itu directly menjual. Directly bagi tahu memang dia jual shawl. So ini adalah dia punya hard sell. Information about the product there, ada di situ. Berbeza dengan soft sell. Nama pun soft. Soft sell ini adalah secara tidak langsung. Dia akan sharekan tips. Dia akan kalau tak tips pun dia ceritakan pasal dia punya daily routine. To show expertise. To build rapport and trust. For example,
Saya boleh bagi. Contoh, you jual apa ya? Suplemen lah pula. Jual suplemen. So, dia kata, okay, hari ni dia tunjuk, dia masak siakap tadi tu lah. Dia jual, dia cerita dia masak siakap hari tu, makan siakap dengan family ramai-ramai kan. So, dia kata, hari ni aktivitinya makan ramai-ramai. Ni best ni siakap ni semua ni kan. Lepas tu nanti bawah nanti, ayat yang bawah tu nanti, okay, benda dah makan banyak-banyak, kita kena detox balik. Detox balik kita punya makanan ni, menggunakan lecithin ke, apa lagi, menggunakan alfalfa ke. Kalau berminat, boleh dapatkan. So dia atas-atas tu dia cerita benda lain. Tapi relate lah. Jangan cerita pasal makanan tapi last-last nanti you jual baju. Apa relate-nya makanan dengan baju tu? Apa ni, melainkan kalau macam makanan yang tumpah dekat baju dia tu senang untuk dilap apa ke. Ada juga relate ni kan. Senang untuk dilap tapi lepas tu dia kata okay, kalau nak dapatkan baju yang material bagus dan bila kotoran jatuh boleh lap boleh lap menggunakan tisu sahaja, boleh contact nombor ni. So meaning to say that soft sales ini dia tak ada career agency. Dia intention dia adalah untuk sharing. Tapi as usual lah, bawah tu mesti kena ada action. Okay. Next. So ini adalah soft sell tadi tu lah. Kita nak educate, kita nak build trust, kita nak buat branding. Kita nak create awareness. Okay. So dalam kita punya, alamak. Macam ni. Jam saya dah 3:58 lah. Okay. Berkenaan dengan soft sell ini, insyaAllah saya kongsikan dalam kita punya ID class. So, rakan-rakan sekalian, kejap ya. Saya stop sharing. Setakat ni kan, untuk assignment kita ni, boleh tak? Rasa-rasa boleh buat ke tak ni? Adib, Aini, Amrina, Husrina, Izzati, Azlan, Nada, Azrina dengan Azrul. Boleh tak buat assignment ketiga ni? Boleh? Ada ke tak ni? InsyaAllah madam boleh. Kena InsyaAllah buat boleh. dulu baru tahu. Betul, kena buat dulu baru tahu. Tapi basically yang you dah boleh tangkap sekarang ni tentang assignment kita. The first one kena buat apa? Kena Page. kena create page, betul. Lepas tu kena register dalam e-commerce. Nanti saya bagikan link. Link tu yang saya bagi. So the first one sebenarnya kena register dulu dalam Go e-commerce. The second one kena create page. Yang ketiga kena buat apa? Madam, mudah kalau tak buat e-commerce. Apa dia? Kalau tak buat e-commerce? Madam, lebih mudah kalau buat report saja, tak ada e-commerce tu. Go e-commerce tu ke? Ya, saya. Go e-commerce tu, Zrina, kena daftar sahaja. Tak perlu pun aktiviti yang ada kat dalam tu, you involve ke, you tak involve ke, tak ada penilaian. Kita just nak you get to know about the something platform yang memang MDEC sediakan. Kalau you buat business, you boleh berpandukan kepada materials yang ada dalam tu. Tu je Huzrina. Go e-commerce tu, you register je. Bila you register, you screenshot, automatic you dapatkan 10 marks. Tak register kosong terus. Boleh Huzrina, tak ada masalah. Tak ada masalah rasanya dengan registration tu. Kalau you tak perlu lakukan apa-apa pun. Kalau rajin boleh baca. Dalam tu ada macam-macam. Macam-macam bahan bacaan, macam-macam training yang you boleh attend. Boleh Huzrina? Okey, madam. Yang lain? Boleh buat Facebook page Boleh. Okay, insyaAllah boleh. Last dah, assignment yang last dah. Assignment yang kedua, hantar minggu depan. Boleh? Boleh hantar minggu depan, PMC. Hari apa, madam? Biasanya saya, biasalah hujung minggu Ahad. Sebelum 12:30 malam. Nanti saya akan attachkan link. Boleh Madam, assignment 2 tu ada presentation kan?
Betul. So presentation tu you hantarkan dia punya recording saja. Madam nak sekali dengan report. Kalau Ah, boleh. Saya tak siap lagi. kalau hantar lain-lain lah madam. Hantar lain-lain. Okey. Okey. Sebab Huzrina ni bertanya dalam kelas. Okey, saya bagilah. Okey, hantar minggu depan report. Minggu lagi satu hantar recording presentation tu. Boleh? Terima kasih madam. Okey. So nanti minggu ke-14 hantar yang advertisement ni lah. Yang Facebook ni. Okay? Boleh dah terlepas dah kelas saya ni. Okay. Anything, inquiries ke nak tanya apa ke, WhatsApp je. Okay. InsyaAllah kita akan, saya akan layan lah. Okay. Tapi ada satu group tu yang hantar. Rasanya kelas you all rasanya tak ada lagi nak review. Minggu ni busy sangat, ya Allah. Okay. Jumpa lagi pada seminar akan datang. InsyaAllah rasanya seminar tu saya nak cerita pasal business plan kot. Nak cerita pasal financial plan. Okay, so lepas tu habis dah lah kelas kita. Okay, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wanas. Jangan lupa take attendance dalam new future. Jumpa lagi pada seminar akan datang. InsyaAllah bulan depan lah kot. Okay. Jaga diri elok, ada masalah, ada apa-apa berkenaan dengan kita punya subjek, boleh terus hubungi saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak attend kelas saya pada hari ini. Okay. I wish all good luck to you untuk siapkan assignment. Bye-bye. Wassalam madam. Bye. Bye.